Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Yang dimuliakan pengurusi majlis, juga merangkap pengurusi masjid, Cikgu Tamrin, seterusnya barisan ahliatan kuasa masjid, dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di sini, walaupun kami datang jauh daripada Shah Alam, Selangor. Dalam perjalanan pergi ke Tawau hampir 3 jam. Lepas tu daripada Tawau ke Sandakan 45 minit. Tapi yang paling lama perjalanan daripada Sandakan ke Kampung Tegas 3 jam setengah. Dan sepanjang perjalanan saya tengok kanan kiri tak ada rumah, masuk estate apa semua. Saya terfikir, ada orang ke tinggal di tempat yang kita nak pergi? Sebab jalan nak masuk tu macam dah tak ada rumah dah. Tapi bila sampai di sini, semuanya lengkap. Ada balai polis, ada klinik, ada sekolah, ada masjid. Macam bukan kawasan pedalaman. Jadi saya teringat pada satu ayat Al-Quran. Allah kata, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Maksudnya, tidak ada satu pun makhluk Allah yang melata di atas muka bumi, melainkan Allah telah tetapkan rezekinya. Di mana sahaja makhluk Allah ada, di situ Allah dah tetapkan rezekinya. Sama ada orang ke, haiwan ke, malaikat ke, jin ke, di mana saja, dalam hutan ke, kawasan pedalaman ke, di tepi sungai ke, di tengah padang pasir ke, pasti ada rezekinya. Betul kan? Ada tak orang kampung Tegas yang mati kebuluran? Tak ada kan? Tak ada, semua sa'ul afiyah. Menunjukkan apa? Rezeki memang dah ada, Allah dah tetapkan. Habis tugas kita apa? Kalau rezeki Allah dah tetapkan, tugas kita apa dia? Tugas kita Nabi sebut dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasa wa yaruhu bitana." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kalau kamu betul-betul tawakal kepada Allah, kalau kamu betul-betul berserah kepada Allah, pastilah Allah akan bagi rezeki pada kamu. Kemudian Nabi bagi contoh, macam mana cara nak dapat rezeki. Nabi bagi contoh perumpamaan, Allah akan bagi rezeki kalau kamu bertawakal, berserah kepadanya. Iaitu sebagaimana burung keluar pagi,
perut kosong, dan balik petang perut kenyang. Burung tak tahu di mana rezekinya. Betul kan? Dia tak tahu, dia terbang je. Dia tak pakai waste. Terbang, tawakal, dapat rezeki. Balik petang, kenyang. Pengajarannya apa? Bab rezeki jangan risau. Kalau burung yang tak berakal pun, yang tak tahu di mana rezeki pun, Allah jamin rezekinya. Yang perlu kita risau apa dia? Macam penduduk kampung Tagas-Tagas ni kan. Apa yang abang-abang, pakcik, makcik yang risau? Apa yang risau dalam hidup? Ke semua orang sini tak risau? Semua okey? Tak ada risau apa-apa? Okey. Allah cipta kita kat dunia ini ada tujuan. Bukan sia-sia. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Allah kata, afahasibtum, adakah kamu sangka annama khalaqnakum, sesungguhnya kami cipta kamu ni abasa, sia-sia. Adakah patut kamu sangka macam tu? Aku cipta kamu, cipta anak kamu, cipta isteri kamu, suami kamu, sia-sia macam tu untuk berseronok je. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu fikir bahawa kamu tak kembali kepada Allah. Adakah kamu fikir macam tu? Tak. Tidak ada sesuatu pun yang Allah cipta sia-sia, main-main. Allah jamin rezeki. Allah cipta kita dan Allah jamin rezeki. Di mana kita berada, dalam hutan ke, kawasan pedalaman ke, di sungai ke, tepi laut ke, padang pasir ke, Allah jamin rezeki. Tapi Allah bagi tahu, Allah cipta kita semua bukan sia-sia. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, bila manusia dibangkitkan daripada kubur, maka kaki manusia tidak akan bergerak. Kaki manusia tidak akan bergerak. Sehinggalah ditanya padanya 4 soalan. Bila ni? Lepas kita mati, kita akan ditanam dan akan disoal. Kalau kita boleh jawab 3 soalan, siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa orang ni? Iaitu Nabi Muhammad. Kalau kita boleh jawab, kubur kita akan, yang sempit, yang gelap, akan jadi luas seluas mata memandang, dan akan jadi taman surga. Bau wangi daripada surga akan masuk dalam kubur kita kalau kita mati dalam beriman kepada Allah. Tapi kalau kita mati dalam keadaan tak beriman, tak solat, maka kita akan ditanya soalan yang sama dan kita tak boleh jawab, walaupun kita dah tahu soalannya. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Kena tak lelaki ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila tak boleh jawab, kubur kita akan menghimpit kita sampai tulang rusuk kita. Kubur dah sempit. Bila tak boleh jawab soalan, kubur kita akan himpit sampailah tulang rusuk kita berselisih. Kemudian dipukul dengan tuku besi sampailah hari dibangkitkan. Dan bila hari dibangkitkan, Allah akan tanya pula 4 soalan. Soalan pertama apa dia? Soalan pertama, siapa tahu? Adik tahu? Soalan dah bocor. Soalan pertama ialah tentang umur kita. An umurika, tentang umur kita. Mula kita balik sampai kita mati, bukan setiap tahun, bukan setiap bulan, bukan setiap hari,
Bukan setiap jam, setiap saat umur kita yang berlalu akan disoal. Kemana kita habiskan umur tu? Adakah kita habiskan untuk mentaati perintah Allah, untuk mencari redha Allah, ataupun kita habiskan untuk jual diri kita kepada nafsu? Nak buat apa? Ikut nafsu je. Tak ada satu saat pun yang berlalu dalam hidup kita melainkan Allah akan soal. Itu soalan pertama. Soalan kedua, siapa tahu? Soalan kedua, kena tahu soalan. Kalau tak tahu soalan, makna tak tahulah jawapan. Betul kan? Siapa tahu soalan kedua? Dia kalau tak tahu soalan dalam peperiksaan adik, kalau adik tak tahu soalan, adik boleh jawab tak dalam peperiksaan? Tak boleh. Tapi kalau tak boleh jawab dalam peperiksaan di dunia, okey. Kan? Okey lagi, ada peluang lagi. Tapi kalau dalam selepas dibangkitkan daripada kubur, tak boleh jawab soalan, itu tanda-tanda bahaya. Soalan kedua, soalan khusus tentang waktu remaja, waktu muda. Yang tadi umur secara umum daripada mula balik sampai mati. Ada soalan kedua, soalan khusus, iaitu waktu umur muda kita. Kemana kita habiskan? Sebab muda ni special sikit. Masa muda ni lah nafsu kuat, langkah panjang, macam-macam dia boleh buat. Tenaga kuat, dia habis pergi ke masjid ke, dia habis pergi belajar agama ke, dia habis buat kebaikan, ataupun dia habis dengan perbuatan sia-sia dan lara. Okey, dua soalan. Soalan yang ketiga tentang apa? Tentang ilmu. Ilmu yang kita belajar tu, kita amal ataupun tak? Pasal solat, pasal puasa, pasal banyak lagi perintah Allah kan. Jangan berbohong, jangan mengumpat, jangan dengki pada orang, jangan buat zalim pada orang. Semua tu akan ditanya, buat ke tak? Kalau kita belajar tapi tak buat, kita kena. Lepas kita buat, ada lagi soalan. Lepas kita amalkan ilmu yang kita belajar, adakah kita sampaikan? Jadi belajar bukan saja-saja. Kalau belajar kat sekolah, soalan tu tak ditanya. Kita belajar matematik, kita belajar sains, kita belajar geografi, soalan tu tak ada lepas mati. Yang ditanya ialah soalan tentang agama. Ilmu agama yang kita belajar, pasal solat, pasal puasa. Okey, soalan yang keempat. Ini yang Allah kata apa? Allah cipta kita bukan sia-sia, semua akan dituntut. Lepas mati Allah minta bil. Kita kena bayar bil tu. 4 bil lah. Bil umur, bil air tak ada. Bil air kita dah bayar kat dunia kan. Bil elektrik kita bayar kat dunia. Tapi bil umur kita bayar di mana? Selepas dia bangkit daripada kubur. Yang kedua, bil umur waktu muda. Yang ketiga, bil ilmu, bukan percuma. Dan yang keempat, pasal apa? Pasal harta. Harta yang kita dapat halal ke haram? Ambil hak orang ke hak kita? Kita zalim orang ke ataupun tak? Setelah pastikan harta tu katalah halal, ada lagi soalan, ke mana kita guna harta tu? Kita beli barang yang Allah redha ataupun membazir? Kan? Semua akan ditanya, walaupun 1 sen. Allah kata apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah ni debu yang paling halus. Kalau kita buat kebaikan sebesar debu yang paling halus pun, Allah akan hisap dan Allah akan balas. Contoh kita jumpa orang, kita senyum.
Senyum tu kalau kita ikhlas jadi pahala. Di akhirat besok kita dapat pahala. Kita jumpa sampah kat bawah masjid kan, kita kutip masuk baku sampah. Pahala tu kalau kita buat ikhlas, Allah akan balas di akhirat besok. Kalau kita buat dosa pun sama. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat jahat walaupun sebesar zarrah, apa dia? Dia makan coklat, pembalut coklat tu dia campak. Itu pun akan disoal oleh Allah. Dia sepak selipar orang, dia tendang kucing. Kan? Semua akan disoal. Okey. Jadi berapa bil semua Allah akan tuntut di akhirat besok? Ada berapa semua? 4. Pertama, tentang umur. Yang kedua, pasal remaja. Yang ketiga, pasal ilmu. Hari ni kita belajar ni kan, ilmu yang kita belajar hari ni kita amal kata akan disoal. Oh, ustaz rugi macam tu, tak payah belajar lah, tak payah kena soal. Kalau tak belajar, langsung tak tahu mana yang betul, mana yang salah, maka kita akan berada dalam kesalahan sentiasa. Kan? Yang keempat, tentang harta. Yang kita kerja tu, kelapa sawit ke apa ke, hak kita tak, ambil hak orang ke tak. Lepas tu dapat duit tu kita guna untuk apa? Beli benda yang Allah tak redha akan disoal. Tak ada satu pun yang percuma dan bebas. Okey. Macam adik ni. Adik umur berapa adik? 12. Adik kalau mati, bukan ustaz doa suruh mati. Kalau adik mati umur 12 ni, 4 soalan kena soal tak? 4 soalan tadi kena soal tak? Tak, sebab adik belum balik. Belum balik kan? Tak tahu balik ke tak? Belum. Kalau adik mati sekarang, soalan pertama lepas. Soalan kedua lepas. Soalan ketiga soalan ketiga pasal ilmu lepas. Sebab adik belum balik. Adik belajarlah banyak mana pun, kalau tak salat tak ada masalah. Soalan keempat lepas. Jadi mana lebih baik? Mati masa tua ke mati masa budak? Mana lebih baik? Kita nak hidup lama kan? Kita pun doa supaya anak kita panjang umur. Tapi kadang-kadang panjang umur jadi musibah. Betul tak? Berapa ramai anak yang panjang umur, nakal, tak solat, tak dengar cakap mak bapak. Ada yang anak sampai ketua tak solat, mak bapak akan disoal pula. Okey? Okey, ustaz nak sebut apa bentuk azab bila di akhirat besok. Supaya kita rasa gerun dan supaya kita jangan tinggal perintah Allah. Supaya kita jangan buat yang Allah larang. Sebab tu Quran ni dinamakan az-zikra, peringatan. Bila kita dengar Quran, kita faham, menjadi pendorong kita buat baik. Oh, kalau aku buat baik ni pahala sekian-sekian, kenapa aku malas? Dan kalau kita tak solat, Quran bagi peringatan, azabnya sekian-sekian. Menggerungkan kita dan menjadikan kita solat. Kan? Quran sangat-sangat penting untuk kita, bukan baca saja, tapi faham dan Okey, adik-adik, abang-abang semua ada Quran tak? Cuba buka surah Al-Hajj, cuba tengok. Apa dengar dan faham apa Allah nak cakap dalam surah Al-Hajj, surah 22. Ayat 19. Ada dalam telefon, ada Quran kan? Itu banyak Quran terjemahan. Nampak macam tak buka je. Ada Quran terjemah. Dek, boleh ambil? Ambil, bagi seorang satu tengok.
Itu pun akan disoal. Siapa beli Quran, letak sini, dia tak baca. Dia tak buka pun akan disoal. Ambil bagi seorang satu. Adik ambil Quran, bagi pada abang-abang tu, adik dapat pahala. Walaupun belum balik. Buka muka surat 334. 334. Surah Al-Hajj. Ayat 19. Muka surat 334. Dah jumpa? Jumpa kah? Jumpa dek? Jumpa dek? Selama ni mungkin ada yang tak buka Quran. Okey, sekarang kita buka. Mungkin ada yang buka, baca tapi tak faham. Sekarang kita cuba faham. Kalau kata bapa kita pun kita kena faham, kan? Kata suami pun kena faham. Ini kata pencipta kita, lagi kita kena faham. Ada banyak kebaikan yang Allah nak bagi tahu. Okey. Ayat 19 ha? Ayat 19. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Oh baguslah. Saya pujilah jemaah kat sini. Ramai. Lepas tu ada kanak-kanak tapi semua diam. Susah nak cari ramai. Ada budak tapi tak bising. Okey. Allah kata apa? Hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ayat 22 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ayat 23 Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Okey, adik jumpa adik? Jumpa? Okey. Tengok maksud dia. Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Kenapa Allah mencela orang yang tak nak faham Al-Quran? Kenapa mereka tak nak tadabbur, tak nak faham Al-Quran? Ataupun hati mereka terkunci. Semoga Allah buka pintu hati kita untuk memahami ayat-ayatnya. Okey. Jadi Allah kata, hazani khasmani. Ini dua kumpulan yang selalu bergaduh. Dua kumpulan ni selalu bergaduh. Bergaduh tentang apa ni? Fi rabbihim, tentang Tuhan mereka. Apa maksud ni? Dua kumpulan bergaduh pasal Tuhan. Apa maksud? Satu beriman kepada Allah, satu tak beriman. Dua kumpulan. Betul kan? Walaupun kita nampak banyak agama kat dunia ni. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Buddha, ada Hindu kan? Tapi sebenarnya dua je. Sebab tu di akhirat besok ada beberapa tempat balasan. Ada berapa? Dua je, iaitu syurga dan neraka. Okey. Jadi Allah kata sebenarnya yang bergaduh ni dua je. Dan yang bergaduh ni pasal Allah je. Walaupun nampak ada bergaduh pasal kerja, pasal ekonomi, pasal apa lagi?
Pasal apa lagi? Pasal keluarga, macam-macam bergaduh. Tapi sebenarnya dia bergaduh pasal Tuhan je. Kalau dia beriman dengan Allah, semua jadi baik. Kalau dia tak beriman dengan Allah, semua jadi tak baik. Yang bergaduh pasal ekonomi, pasal politik, sebab dia tak beriman pada Allah. Kalau beriman pada Allah, politik jadi baik, keluarga jadi baik, anak-anak jadi baik. Okey? Kemudian Allah bagi tu balasan. Yang bergaduh dua ni, pertama orang yang tak beriman. Apa balasannya? Apa balasannya, dik? Fallazina kafaru, dan orang-orang kafir, bila dia kafir, dia tak beriman dengan Allah, dia akan masuk neraka. Okey. Pakaian ahli neraka ada pakaian tak? Ahli neraka ada pakaian tak? Allah bagi tu dalam ayat ni. Ada, dik? Ada kan? Pakaian ahli neraka daripada apa? Daripada api. Allah kata bagi orang-orang kafir, okey, bagi orang kafir bila masuk neraka, Allah kata pertama, bagi mereka ada pakaian. Pakaian ahli neraka siap dipotong. Tapi daripada kain apa? Bukan Samarinda, kain daripada api. Kain daripada api. Kita kalau baju busuk, kita pakai tak? Busuk pun tak pakai. Ini baju daripada api, tapi kena pakai. Dia bila masuk neraka tak ada pilihan. Allah kata pakai. Satu. Yang kedua, baju. Allah kenapa pakai baju? Allah nak bagi tahu siapa yang kufur kepada Allah, siapa yang tak beriman, siapa yang tak salat, dia kufur satu badan, maka Allah akan azab pun satu badan. Caranya apa? Pakai baju. Okey, baju ni bila pakai baju daripada api, baju dengan seluar, ada tak bahagian badan yang tak kena api? Ada tak? Tak, kalau pakai baju dengan seluar. Ada apa dia? Kepala kan? Okey. Apa dia azab seterusnya? Allah kata dituang pula daripada kepala air panas yang mendidih. Tadi pakai baju tak kena kepala. Allah nak bagi kena semua. Sebab kamu bila kufur pada Allah, satu badan. Dituang air panas yang mendidih. Lepas tu apa berlaku? Masuk dalam perut. Dan air panas yang mendidih tu menghancurkan semua isi perut. Dan sampai, tengok ayat Quran. Allah kata apa? Wal julud. Sampai merebak ke kulit. Boleh? Betul kan? Allah nak ada ayat Quran simple je. Allah nak bagi kita faham. Boleh faham tak? Boleh faham. Ada lagi azab? Ada. Allah kata apa? Ayat 21. Walahum maqami'u min hadid. Bagi mereka pula ahli neraka ni ada apa maqami'? Apa dah? Dia terjemah apa tu? Kuat sikit dek. Serban. Tak ada dalam neraka, tak ada serban. Tukul kan? Maqami' ni tukul. Dan tukul pula daripada apa? Daripada besi. Kita kalau orang ketuk kepala dengan kayu pun dah sakit kan? Ini tukul daripada besi. Habis. Satu, baju daripada api. Yang kedua, air panas dituang daripada atas sampai hancur si perut, sampai merebak ke kulit. Yang ketiga, tukul daripada besi. Kemudian Allah bagi tahu ayat 22. Kullama aradu.
Setiap kali ahli neraka nak keluar sebab panas sangat. Panas. Tak payah cakap lah. Kita duduk tepi api pun panas. Ini pakar duduk dalam api, pakai baju api, kena tuang air panas yang mendidih. Maka ahli neraka menggulupur dan nak keluar. Allah kata apa? Bila setiap kali mereka nak keluar, Allah benamkanlah balik masuk dalam neraka yang bawah sekali. Setiap kali nak keluar, Allah benam. Setiap kali nak keluar, Allah benam. Ini balasan untuk siapa ni? Orang yang tak beriman. Okey, Allah tu adil lah. Kalau orang beriman, apa balasannya? Tengok ayat seterusnya. Ayat 23. Innallaha yudkhilu. Sesungguhnya Allah masukkan pula orang-orang yang beriman. Dan iman mesti ada tanda. Kalau dia mengaku beriman tapi tak ada tanda, dia bukan orang beriman. Tanda orang beriman ialah beriman satu, wa amilus solihat. Dia beramal soleh. Dia beramal soleh. Kalau mengaku beriman tapi tak amal soleh, tak beriman. Ataupun dia mengaku dia beramal soleh tapi dia tak beriman pada Allah, macam orang munafik. Orang munafik zaman Nabi, dia solat, dia puasa, tapi dalam hati dia tak beriman. Dia tetap tak beriman. Okey? Amal soleh ni apa dia? Apa dia amal soleh? Amal soleh ni semua amalan yang Allah suka dan Allah redha. Ataupun ibadat. Apa makna ibadat? Ibadat bukan solat je. Ibadat ataupun amal soleh ialah senang je. Semua yang Allah suka dan semua yang Allah redha. Boleh? Boleh adik? Apa dia ibadat? Apa dia amal soleh? Apa dia? Semua yang Allah suka, semua yang Allah redha. Bukan mesti solat. Kita cuci masjid, Allah suka tak? Ibadat, dapat pahala tak? Kita datang solat Jumaat di masjid, ibadat tak? Sebab apa? Allah suka. Dan kita tak solat, Allah suka tak? Bukan ibadat. Okey? Jadi luas tak ibadat? Luas. Kita jumpa orang, kita senyum, Allah suka tak? Ibadat, dapat pahala. Tapi perempuan sama perempuan lah. Jangan pula jumpa perempuan senyum, jumpa lelaki tak senyum. Kan? Okey? Jadi ibadat sangat luas. Okey, kalau dah beriman dan beramal soleh, apa Allah bagi pula? Kalau tak beriman, pakai baju api. Lepas tu tuang air panas. Lepas tu tukar dengan tukar besi. Kalau beriman dan beramal soleh pula, apa balasan? Allah akan masukkan ke dalam surga. Beza tak? Surga dengan api, beza tak? Beza. Lepas masuk surga, ada apa dalam surga? Tajri min tahtihal anhar. Istana orang beriman dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sini kampung Tagas lah. Tagas kan? Ada tak rumah orang sini yang ada sungai kat bawah tu? Ada? Tak ada kan? Masa banjir adalah, tapi bukan sungai. Kan? Itu bukan sungai. Tak ada kat dunia rumah bawahnya ada sungai mengalir, dan sungai tu milik kita. Dan sungai dalam surga ni ada berapa jenis? Berapa? Adik tak tahu? Abang tak tahu? Tak tahu? Adik? Sungai kat dunia ada berapa jenis? Satu je, betul kan? Tapi sungai dalam surga ada 4 jenis. Adik tahu? Tak tahu. Pertama, sungai daripada arak. Arak tu dalam surga jadi halal. Bukan satu gelas, bukan satu tempayan, tapi satu sungai. Duduk kat mana? Bawah istana. Ada 2 pendapat. Satu bawah istana ahli syurga, yang kedua bawah
pokok-pokok depan istana ahli syurga. Sungai kedua daripada laban, susu. Sungai ketiga daripada madu. Sekarang kita nak beli madu, kalau sebesar botol ni berapa harga? Berapa harga? 200-300 kan. Sebab tu kita makan sikit-sikit sebab mahal. Tapi dalam syurga, sungai madu besar mana? Banyak mana? Sungai. Dan yang keempat, sungai keempat, air yang diproses, yang tak akan keruh sampai bila-bila. Ada lagi? Ada. Yuhallawna, ahli syurga dipakai dengan gelang. Gelang daripada apa? Emas dan perak. Berapa banyak? Berapa banyak? Orang kampung Tagas ada berapa banyak gelang emas? Ada berapa banyak? Tak ada kan? Kalau ada pun tak pakai, duduk dalam peti besi. Subhanallah. Semua yang manusia nak kat dunia, Allah bagi. Araknya, gelang emas. Lelaki pun pakai emas dan luk-luk. Apa makna luk-luk? Mutiara. Lelaki pakai, perempuan pun pakai. Ada ayat lain, ada satu lagi jenis gelang, iaitu perak. Jadi ahli syurga ada 3 jenis gelang. Emas, perak, mutiara. Semua pakai. Okey? Dan lelaki halal pakai emas dalam syurga. Kita nak berebut cari emas kan. Lepas tu simpan dalam peti. Tak pakai. Bila pakai? Masa pergi kenduri. Dalam syurga apa dia? Pakai bila? Sentiasa. Dan cuba tengok ayat Quran. Allah kata mereka dipakaikan. Apa makna tu? Apa makna mereka dipakaikan? Jadi ahli syurga bila nak pakai gelang, dia perlu buat apa? Okey. Kita kat dunia, bila nak pakai gelang, kita nak buat apa? Katalah ada gelang. Satu pergi kat almari kan, ataupun peti. Lepas tu buka. Lepas tu pakai sendiri ke suami pakaikan? Suami pakaikan. Betul kan ya? Kadang-kadang kita pakai sendiri kan. Lepas tu sudah pakai, simpan balik. Bila pula pakai? Tunggu kenduri akan datang. Tapi dalam syurga, ahli syurga dipakaikan. Tak payah pergi ambil dalam peti, dalam almari. Terfikir nak pakai je, ada orang tolong pakaikan. Subhanallah. Mana ahli syurga tak payah buat apa-apa. Nak pakai gelang pun dipakaikan. Siapa yang tolong pakaikan? Dalam syurga, siapa yang tolong pakaikan gelang pada ahli syurga? Bidadari. Itu kalau lelaki. Kalau perempuan? Oh, kalau perempuan bidadara. Apa-apa je lah, yang penting dipakaikan. Betul tak? Kemudian apa lagi? Allah kata walibasuhum, pakaian ahli syurga apa dia? Subhanallah. Pakaian ahli surga sutra. Pakaian paling mahal, paling mewah. Tapi orang lelaki tak boleh pakai kat dunia. Di surga, pakaian itulah ahli surga sutra. Tengok beza. Pakaian ahli neraka apa tadi? Baju daripada pakaian ahli surga sutra. Sungai ahli surga apa dia? Madu, susu, arak. Ahli neraka ada tak air? Ada. Air apa? Air panas mendidih. Bila masuk dalam kepala, hancur semua. Tapi beza jauh tak? Tapi akhirnya ramai yang pilih nak masuk neraka ke pilih nak masuk syurga? Oh, bagus orang kamu tak kata. Manusia ni yang paling ramai masuk syurga ke masuk neraka? Kecuali orang kampung Tagas-Tagas.
Subhanallah. Pelik tak? Kat dunia manusia nak selesa, nak mahal, nak mewah. Tapi perbuatan mereka seolah nak masuk. Tak solat, buka aurat, menipu, zalim, ambil hak orang, mengumpat, dengki. Semua amalan membawa ke. Tapi kalau kat dunia, suruh dia pakai baju busuk pun dia tak nak. Suruh pakai baju kotor pun tak nak. Tapi perbuatan dia membawa kepada dia kena pakai baju. Ya Allah. Betul tak? Betul. Kenapa? Ramai orang solat ke ramai orang tak solat? Kalau kita semua sekali lah, bukan orang sini. Kebanyakan manusia solat ke tak solat? Tak solat. Orang kafir lebih ramai kan. Lepas tu orang Islam pula yang tak solat pun lebih ramai daripada yang solat. Perbuatan tu menyebabkan dia akan masuk neraka. Kalau dia tahulah aku tak solat, kena masuk neraka, pakai baju api, kena tuang air panas, dia tak akan tinggal solat. Ramai yang tak solat ni sebab tak tahu bakal azab dia. Betul tak? Sebab apa tak tahu? Sebab tak belajar. Betul tak? Jadi saya pun diberitahu oleh pengurusi masjid, sini pun tak ada kelas, tak ada kuliah kan. Kalau boleh ada kelas cantik. Ni masyarakat masya-Allah, tengok orang-orang yang baik yang nak belajar agama. Kalau ada datang ustaz yang boleh mengajar macam ni kan, bagus. Okey? Sebab itulah yang contohlah yang tak solat ni sebab apa? Yang tak sempat nak solat ni, kan? Apa sebab? Sebab cari rezeki. Betul tak? Sibuk cari rezeki ataupun sibuk buang masa. Padahal rezeki Allah dah jamin tak? Allah dah jamin, cuma kamu kena keluar je. Keluar je dapatlah. Jangan duduk kat rumah. Yang rezeki Allah jamin, yang solat tu kamu kena usaha. Akhirnya dia risau yang Allah jamin, dia tinggal yang Allah perintah, iaitu solat. Kononnya nak cari rezeki tak sempat nak solat. Okey. Sekarang cuba buka surah Az-Zumar. Buka surah Az-Zumar. Ayat 47. Kita habiskan dengan ayat ni insya-Allah. Surah Az-Zumar ayat 47. Allah kata apa? Muka surat berapa? Muka surat 463. Tulis. Balik rumah, cek balik, ulang kaji. Ilmu yang kita belajar akan disoal, kita buat ataupun tak. Okey, Allah kata apa? Jumpa adik. Jumpa. Buka muka surat 463. Jumpa. Surah Az-Zumar ayat 47. Jumpa? Okey, tengok Allah kata apa? Walau dan jikalau anna sesungguhnya lillazina zalamu, bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ni yang tak beriman lah, yang tak solat, yang buat dosa, yang buat maksiat, itu orang zalim. Sebenarnya dia bukan zalim pada orang, tapi dia zalim pada diri sendiri. Jadi orang yang zalim ni di akhirat besok Allah bagi tahu apa dia? Kalau bagi orang yang zalim tu ada ma fil ardi jami'a. Kalau orang yang zalim bila masuk neraka, dia ada semua harta yang di bumi ni, yang semua harta di bumi, emas ke perak ke belian, semua hak dia. Semua hak dia. Tiba-tiba dia zalim, dia masuk neraka. Apa dia nak buat? Apa dia nak buat dengan harta ni? Allah bagi tahu andaian. Contohlah,
ni dia tak salat, dia zalim, lepas tu masuk neraka. Tapi dia ada harta banyak. Harta dia emas, perak, berlian sebesar bumi ni. Apa dia nak buat? Apa nak buat dengan harta ni? Dia nak tebus diri dia yang dia azab tu dengan harta. Makna dia nak bagi semua, wahai Tuhan, aku ada emas sebesar bumi, aku ada perak sebesar bumi, ambillah emas ni, yang penting aku nak bebas daripada neraka. Apa maksud tu? Harta yang kita cari banyak mana pun, kalau kita tak salat, tak boleh selamatkan kita daripada neraka. Itu kalau emas sebesar bumi. Yang kita bekerja sampai tak salat, dapat berapa ketul emas? Dapat berapa ketul emas? Tak banyak kan? Tak ada. Jadi berbaloi tak? Kita cari harta, bukan dapat emas berketul-ketul pun, lepas tu sampai tak salat. Bila akhirat besok, masuk neraka. Solat, bekerja, cari rezeki, masuk waktu, ambil wudu, solat. Dan solat yang terbaik bagi lelaki apa dah? Di masjid. Tolonglah lelaki ni. Bukan tolong saya. Bukan tolong saya. Tolong diri sendiri. Kita pergi makan, cari rezeki tu, tolong diri sendirilah. Kita makanan yang terbaik, tolong diri sendirilah tu. Tapi dalam bab salat, kita tak fikir salat tu sebenarnya nak tolong diri kita sendiri. Jadi saya nasihatkan diri saya daripada semua penduduk sini, kerana Allah, kami datang daripada jauh, kami sayang pada semua ni. Semua ni saudara kami se-Islam. Jadi tanda kita bersaudara ialah seseorang yang beriman tu kena usaha supaya orang lain jadi macam dia. Kalau dia solat, dia kena usaha sampai ke ilmu supaya orang lain pun solat macam dia. Kalau dia tutup aurat, kalau dia beriman, dia kena usahakan saudara dia walaupun jauh jadi macam dia, tutup aurat juga. Jadi saya sayang pada semua kampung, penduduk kampung Tegas. Saya nasihatkan diri saya pada semua, jagalah solat 5 waktu. Apa guna kita tinggal solat, nak cari rezeki, ya Allah dah jamin. Lepas tu masuk neraka, apa azab tadi? Pertama, pakai baju daripada api neraka. Yang kedua, air panas yang mendidih dituang dari mana? Kepala. Lepas tu apa berlaku? Isi perut semua hancur sampai ke kulit. Yang ketiga, ditukul dengan tukul besi. Dan setiap kali nak keluar, dia dibenam balik ke dalam neraka. Berbalik tak? Cari rezeki nak sampai tinggal solat, tapi akhirnya dia azab macam tu. Berbalik tak? Tak. Solat bukan berat. Sebenarnya nak cari emas, nak cari harta sebesar gunung dengan nak solat, mana lebih mudah? Solat kan? Betul tak? Tapi yang mudah tu orang tinggal. Solat 5 minit, 10 minit kan? Kerja pagi sampai petang, lagi berat, orang tak tinggal pula. Sedangkan kerja tu rezekinya Allah dah jamin. Yang solat Allah tak jamin, kamu mesti kena usaha. Jadi saya nasihatkan sekali lagi pada semua, jom kita apa? Solat subuh ke solat isya? Zuhur saja. Jom kita solat 5 waktu. Lepas ni kita solat zuhur berjemaah. Jangan tinggal. Bagi lelaki ni, saya nak tanya, kalau kerja gaji 1,000 dengan gaji 2,700, adik nak gaji mana adik? Ustaz tawarkan, kerja ni gaji 1,000, kerja ni gaji 2,700. Adik nak yang mana? Nak 1,000 ke 2,700? 2,700 kan? Okey. Kalau solat seorang lelaki berapa pahala? 1. Kalau solat jemaah 27. Adik nak yang mana?
Jumaat. Okey, insya-Allah. Adik, adik nak pahala 1 ke pahala 27? 27. Adik? Nak pahala 27 satu waktu ke 5 waktu? 5 waktu, okey. Boleh tak datang solat Jumaat 5 waktu? Tak boleh pula. Boleh, insya-Allah. Kalau ustaz bagi setiap kali datang solat Jumaat, ustaz bagi RM27. RM27 datang tak? Oh, datang pula. Sebenar, ya kalau ustaz boleh bagi RM27, dengan Allah bagi 27 pahala, mana yang lebih besar dan kekal? Ya Allah bagi, tapi orang tak nampak. Allah sengaja bagi tak nampak. Tahu tak? Kenapa? Kalau datang masjid 27 dapat, terus dapat pahala kan. Terus bagi RM27. Kenapa Allah tak bagi nampak pahala tu? Supaya Allah nak orang datang ni sebab beriman dengan janji Allah, bukan beriman dengan benda yang nampak. Kalau benda nampak dia tak ikhlas. Betul tak? Datang kenapa? Betul tak? Boleh? Boleh adik-adik abang-abang ni bukan untuk ustaz, untuk diri masing-masing. Selamatkan diri kita daripada neraka yang azabnya baju daripada api, air panah mendidih dituang, hancur isi perut, ditukur dengan tukur besi. Selamatkan. Siapa yang boleh selamatkan diri kita daripada azab neraka? Siapa dia? Diri sendiri. Ustaz hanya boleh bagi panduan je. Kita pakai, nak pergi satu tempat pakai Waze kan? Waze tunjuk kita ke tempat yang kita tuju, ataupun semua bergantung pada kita. Kalau Waze cakap kanan, kita pergi kiri. Selamat tak? Jadi kita sendiri yang menentukan kita nak neraka macam ni ataupun nak azab yang ataupun ni nikmat syurga. Apa nikmat syurga tadi, Dek? Pertama, nikmat dalam syurga. Ada lupa dah. Pertama, sungai-sungai yang mengalir di bawah istana. Berapa jenis sungai? Apa dia? Arak, susu, madu. Okey. Nikmat yang kedua, gelang-gelang daripada emas lagi, perak dan berlian. Yang ketiga, nikmat ketiga, apa dia? Pakaian daripada sutera. Kalau nak cek tengok sungai-sungai, jenis sungai dalam syurga, tulis surah Muhammad ayat 15. Nanti balik rumah cek. Surah Muhammad ayat 15. Allah sebut detail jenis 4 jenis sungai dalam syurga. Banyak Allah cerita. Banyak Allah nak janji pada kita, tapi kita tak faham. Akhirnya kita tertipu dengan dunia. Dunia rumah tak ada sungai. Nak beli gelang pun kena bekerja keras. Bila beli pun kena pakai sendiri. Kan? Okey? Jadi itu saja yang Ustaz nak sampaikan. Semoga apa yang kita kongsi pada tengah hari ini dapat memberi kebaikan pada kita dan menjadikan kita orang yang lebih baik daripada semalam. InsyaAllah. Siapa yang tak solat, solat. Siapa yang dah solat lewat, solat awal. Siapa yang solat kat rumah, datang solat masjid. Semoga penduduk kampung Tangkas-Tangkas ini insya-Allah menjadi bakal calon ahli syurga. Insya-Allah. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ustaz duduk jauh je. Kalau ustaz duduk dekat, ustaz datang setiap minggu sini. Okey, tak ada soalan. Kalau tak ada, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada ustaz, sekiranya ada tersilap, terkesar bahasa, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.